Okey, untuk kita bersembang dengan lebih dalam lagi sebab ni memang ramai. Memang ramai sekali yang pun dah buat ramalan dan sebagainya. Jadi perlawanan ni memang dinanti-nantikan oleh semua ekor harimau sejati. Jadi kita bawakan bekas pengendali skuad kebangsaan Datuk OQC ke studio Nadi Weekend buat kali pertama. Dan juga pakar statistik kita siapa ni? Chun Hang lah. Handsome sangat ni. Biasa, tak kenal. Handsome sangat ni. Chun Hang, apa khabar? Khabar Datuk. baik. Khabar baik. Terima kasih Tok. First time datang studio tu? Ini baru pertama kali dijemput. Oh. Bukan. Kita banyak hantar permohonan. Tapi tak diterima. Dah hari itulah. Tapi terima kasih Datuk meluangkan masa Sama-sama. sebab sibuk bersama dengan pasukan Sabah kan. Okey. Sebelum kita moving forward pada cerita mengenai perlawanan nak menentang pasukan Bahrain, jadi kita mungkin nak flashback sikit aksi ketika menentang pasukan Jordan tempoh hari. Jadi kita kalah besar tu 4-0 kepada pasukan Jordan dalam perlawanan pertama. Jadi sebagai seorang jurulatih, banyak pengalaman skuad kebangsaan. Jadi macam mana pandangan Datuk untuk kita pastikan motivasi pemain-pemain ini kekal berada di tahap yang tertinggi walaupun kita buka langkah kiri kalah 4-0, nak kekalkan motivasi player semua. Macam mana Datuk sebagai seorang jurulatih? Dalam setiap kejohanan berbeza, terutamanya dalam Piala Asia, kita hanya bermain 3 perlawanan. Okey. Dan dalam setiap perlawanan, jika kita mampu menang, keadaan akan berubah. Ya, walaupun kita tewas dengan angka yang amat besar, tetapi kita mempunyai peluang selepas 4 hari ataupun 5 hari untuk menebus kekalahan itu. Dan saya percaya dengan adanya para pegawai termasuk Menteri Sukan yang berada di Doha ketika ini pasti akan memberi satu suntikan. Dan pada masa yang sama para pemain harus bangkit dan mempunyai kepercayaan, di mana ini penting jika kita mampu mencapai keputusan yang positif. Dan tentu akan mengembalikan suasana ataupun kepercayaan di mana kita mampu melangkah ke peringkat seterusnya. Okey, untuk kita punya pakar statistik lah, Chun Hang. Menjelang misi hidup mati menentang Bahrain ni. Bagi anda sendiri, siapa player to watch untuk pasukan lawan ini dan mengapa? Bagi saya, antara pemain terbaik ketika lawan South Korea adalah Ali Madan dan perlu diberikan perhatian ikhlas daripada pertahanan Malaysia sebab dia memiliki kebijaksanaan yang sangat-sangat baik buat seorang pemain sayap. Dia walaupun di atas kertas memang beraksi sebagai seorang pemain sayap kanan, tetapi akan bergerak ke zon tengah. Dan kalau kita lihat kepada stats dia ketika lawan Korea Selatan, ada 2 percubaan. Kedua-dua percubaan ini datang di dalam kotak penalti. Jadi sepatutnya dia boleh skor. Lagi satu, dia peluang dicipta ada 2. Jadi sebagai seorang pujang kreativiti pasukan, dia boleh link up dengan rakan sepasukannya dan perlu diberikan perhatian. Sentuhan dalam kotak penalti ada 4 dan bagi saya ini adalah satu statistik yang sangat membahayakan sebab dia boleh menjadi ataupun penggerakannya boleh mengkucak-kacirkan struktur defensif Malaysia. Tetapi yang sangat penting tadi kita nampak dia punya jumlah terjahan ada 4. Jadi dia adalah seorang pemain yang biarpun seorang pemain ofensif tetapi rajin turun bawah, rajin buat defensive work dan itu adalah satu benda ataupun satu karakter yang diperlukan di atas padang. Dan kita boleh nampak di atas padang ketika lawan Korea di mana Son Heung-min dikunci dengan begitu ketat dengan prestasi Ali Madan. Okey. Nampaknya ada tugas yang sukar juga untuk pemain Malaysia berdepan dengan pemain itu tadi. Baik, menyebut tentang pertahanan Datuk tempoh hari ketika melawan pasukan Jordan. Matt Davis, Junior Estal, Dion Pools di barisan paling belakang. Ada 3 pemain pertahanan pada ketika itu. Jadi apakah sebenarnya dengan 3 pemain pertahanan ini kita mampu untuk mengekang ancaman Bahrain ataupun kita perlu tambah atau macam mana tu? Ini pandangan. Dalam segi formasi, kalau kita lihat mungkin kita selalu sebut back 3, 3 pertahanan, tetapi sebenarnya apabila bertahan, saya percaya Kim Panggon menggunakan 5 pertahanan termasuk Matt Davis dan juga Ko Bin Ong.
Okey. Jadi apabila kita bertahan, sudah pasti kita mempunyai 5 pemain di bahagian bawah, tetapi yang kita nilaikan selalu hanyalah pada back three. Namun kalau kita lihat daripada segi asakan pasukan Jordan, ya, kebanyakannya datang daripada sebelah kiri dan kanan. Dan di situ merupakan kekuatan mereka. Untuk perlawanan dengan Bahrain ini, saya percaya perkara yang sama akan berlaku, di mana kalau kita lihat stat daripada Chung Yang tadi yang mengatakan pemain yang Ali beraksi Madan di bahagian kanan. Yep. Jadi apa yang perlu kita lakukan? Sama ada kita bermain dengan back 3, back 4, back 5, tetapi kita harus mempunyai satu strategi untuk memastikan keasakan tersebut tidak datang daripada tempat yang berbahaya. Jadi bagi saya tidak salah untuk bermain back 3, back 4, di mana dalam setiap perlawanan formasi hanya bermula. Tetapi Bila game dah start, apabila game bermula, situasi berbeza. Okey. Keadaan berbeza, formasi bertukar. Jadi ini terpulang pada percaturan jurulatih. Apa yang mereka inginkan. Jadi kita harus faham di sini setiap formasi akan bertukar pada bila-bila masa. Okey, I got it. Wah, boleh gimana? Boleh. Kita biasa tukar-tukar Okey, style. untuk Datuk, apa pengubahsuaian yang perlu dilakukan untuk kesebelasan Harimau Malaya, sebab untuk ancaman malam ni berlainan dengan Jordan? Ya, kalau semua perlawanan yang kita lihat dalam perlawanan pertama, setiap pasukan agak sukar. It's not easy to play in the first game. Ya, selepas perlawanan pertama dah tentu kita akan dapat lihat kelemahan, kekuatan, dan kita dapat menganalisa pasukan lawan, ya. Dan seperti mana yang kebiasaan berlaku, setiap jurulatih akan menganalisa pasukan lawan, dan saya percaya dalam perlawanan pada malam ini pasukan Bahrain yang tewas pada perlawanan pertama dah pasti mereka ingin mendapatkan mata untuk memastikan mereka tidak jauh ketinggalan, termasuk pasukan negara kita. Betul. Jadi kita tidak perlu terburu-buru, di mana jika kita terburu-buru dan pada masa yang sama kita leka, kita akan dihukum. Tetapi kita harus memastikan kita berada dalam satu situasi yang dalam kawalan, di mana kita harus mengawal possession dengan lebih baik. Di mana kita tahu kita mempunyai pemain-pemain seperti Arif Aiman, Akia kemungkinan yang akan bermain yang mempunyai kelajuan. Dan mereka ini pasti akan membantu, termasuk Faizal Halim, di mana ini akan memberi kesukaran kepada pasukan Bahrain. Dan saya percaya bukan mudah untuk mengawal ketiga-tiga pemain ini jika mereka berada dalam satu tahap yang paling baik. Okey. Chun Hang, Datuk dah sebut Faizal Halim, Arif Aiman, Akia. kemungkinan Akia juga akan diturunkan. Nama-nama ni menitir di bibir peminat-peminat untuk mereka terus kekal berada dalam kesebelasan. Tetapi kalau kita flashback balik, masa Malaysia lawan dengan pasukan Jordan tempoh hari. Ya. Kalau kita nak rate who's the best player masa tu untuk Harimau Malaya? Yang ni soalan yang sangat simple bagi saya, sebab ada seorang pemain yang aku rasa even Dato' Ong Tin Soo akan agree, Stuart Wilkin bagi saya. Stuart Wilkin antara pemain yang terbaik di atas padang. Dan bagi saya kalau kita lihat kepada stats Stuart Wilkin ketika lawan Jordan, 50 hantaran tepat itu adalah satu statistik yang sangat baik, kedua terbanyak di atas padang. Jadi buat seorang midfielder, saya rasa ini adalah satu statistik yang sangat-sangat penting buat dari segi possession, dari segi controlling the tempo lah. Jumlah gelecekan bagi saya ini adalah antara kelebihan Stuart Wilkin sebagai seorang midfielder. Dia ada 3 jumlah gelecekan dan bagi saya dia sebagai seorang progressive midfielder boleh bawah bola dari midfield ke atas. Dan sememangnya Malaysia memerlukan kualiti seperti ini untuk menjadi lebih progresif. Tetapi yang menarik tumpuan saya adalah jumlah recoveries dan jumlah terjahan. Nah, yang tadi kita nampak 10 jumlah recoveries dan juga 3 jumlah terjahan. Jadi dia bukan seorang pemain yang hanya berofensif, tetapi juga seorang pemain yang boleh memberi kesan daripada aspek defensif. Dan ini memang diperlukan ketika lawan pasukan Bahrain yang memiliki kelebihan fizikal di bahagian midfield
dan saya rasa kita perlu menggunakan Stuart Wilkin di bahagian midfield untuk combat lah dia punya physicality di bahagian atas. Okey, Datuk orang lebih kenal Stuart Wilkin ni. Lebih mendalam kan tu. Memang tepat apa dikatakan oleh Chun Hang. Ya, Stuart is a versatile player. Ya, tapi kita kena faham di sini ya. Dalam bahagian midfield ataupun nadi semua pasukan di bahagian tengah. Kita memerlukan seorang pemain yang boleh memberikan impact ketika menyerang. Contohnya hantaran-hantaran yang berbahaya kepada striker. Dan pada masa yang sama kita memerlukan seorang pemain yang boleh mengawal keadaan, memenangi situasi 1 lawan 1, sentiasa membantu bahagian pertahanan ataupun bahagian serangan. Jadi kalau kita hanya memikirkan seorang pemain, bermakna kita akan kehilangan kepakaran Stuart. Maksud saya, jika Stuart harus melakukan semua perkara, jadi kelebihan yang ada pada beliau kita akan berkurangan. Jika kita mampu mempunyai seorang pemain midfield yang boleh yang ada kombinasi di antara mereka, di mana membantu antara satu sama lain, bermakna Stuart Wilkin lebih akan menumpukan pada kepakaran beliau, terutama daripada segi serangan contohnya. Dan juga kalau kita lihat, Stuart memang mempunyai kepakaran daripada sepakan jarak jauh, di mana itu merupakan kelebihan beliau. Bukan saja dengan kaki sebelah kiri tetapi dengan kaki sebelah kanan. Tapi kita harus balance, di mana kita tidak ingin Stuart Wilkin akhirnya berasa terlampau penat dan tak mampu melakukan tugas dengan lebih baik. Okey, betul. Okay, tapi mungkin Datuk ada komen sendirilah mengenai perbandingan ketika Bahrain menentang Korea Selatan tempoh hari. Mungkin bagi pandangan Datuk sendiri, apa perbezaan paling ketara dengan Jordan ni? Maksud di antara pasukan, di antara pasukan. Kita tak boleh bandingkan di antara Jordan dan Bahrain. Ya, kita kena faham di sini, Bahrain bermain dengan pasukan Korea Selatan, merupakan salah satu pasukan terbaik di dunia, bukan Asia. Ya, jadi corak permainan berbeza. Kalau kita bandingkan Jordan bermain dengan pasukan kita, dah tentu Jordan mempunyai ranking yang lebih baik, dan daripada segi persiapan kita kena nilai daripada segi persiapan mereka, bagaimana mereka menyiapkan diri mereka sebelum bermain dalam Piala Asia dan apa yang kita lakukan sebelum bermain dalam Piala Asia. Dan pada masa yang sama, kalau kita lihat apa yang saya dapat lihat daripada pasukan Bahrain dan Jordan, mereka ni tak banyak beza. Kalau negara Timur Tengah ini, corak permainan mereka lebih kurang sama seperti mana kita dengan Indonesia dan juga Thailand. Jadi apa yang harus kita praktikkan ataupun kita ambil serius dengan tahap disiplin dan juga corak permainan yang coach inginkan. Dan saya percaya Kim Panggon telah telah menganalisa apa yang perlu kita lakukan pada malam ini. Dan daripada segi performance, saya percaya itu satu one-off performance kita dengan Jordan. Dan saya percaya mereka akan kembali dengan lebih baik menentang Bahrain. Okey, itu yang kita harapkan ya, Datuk. Dan Chun Hang, mungkin tadi kita dah kongsikan stat pemain terbaik Bahrain dan juga pemain terbaik untuk Malaysia. Ya. Statistik kedua-dua pasukan ni dalam perlawanan pertama, Bahrain tewas kepada pasukan Korea Selatan, Malaysia tewas kepada pasukan Jordan. Apa yang boleh dikongsikan? Saya rasa corak permainan Bahrain yang sangat-sangat menarik perhatian saya, sebab mereka adalah satu pasukan yang lebih direct ketika lawan South Korea. For example, kalau kita lihat pada statistik di sini, ketepatan hantaran 67.6% berbanding dengan 81% buat pasukan Malaysia, dan itu adalah satu perbezaan yang sangat-sangat ketara yang membuktikan corak permainan yang lebih direct daripada Bahrain. Tetapi kalau kita lihat kepada percubaan menentang South Korea, Bahrain telah mencipta 9 percubaan, lebih banyak daripada Malaysia. Sedangkan Jordan tidak sekuat South Korea. Jadi nak main corak permainan Bahrain sebenarnya agak efektif juga dari segi corak permainan yang direct. Mereka dapat
mencipta 9 percubaan dan juga menjaringkan satu gol ketika lawan South Korea. Tetapi bagi saya di mana kita perlu mengambil kesempatan adalah statistik yang last tu, bola dimenang di final third. 12 bola dimenang di final third. Yang itu menggambarkan high pressing yang dicaturkan oleh coach Kim Bang-gon dengan skuad pasukan Malaysia. Dan kita sedia maklum, high pressing ini adalah satu identiti ataupun falsafah utama Kim Bang-gon. Dan saya rasa ini perlu diambil dengan ataupun mengambil kesempatan sebab Bahrain di sebelah kanan ataupun kiri mereka memiliki di sebelah kanan mereka memiliki sebuah weakness di situ di mana Malaysia boleh sebelah kanan. Di sebelah kanan mereka. Cari telefon. Tak. Sebab kalau kita lihat dalam game against Korea Selatan, mereka memang concede banyak chances di sebelah kanan. Jadi Malaysia perlu mengambil kesempatan dan target bahagian weakness itu untuk menjaringkan gol. Okey, ada Chan ni. Kita curi kelemahan dia orang. Ya betul, dan kita harap agar pemain pun berasakan perkara yang samalah seperti Chun Hang kongsikan tadi. Okey, Datuk, siapa bakal tampil pemain Harimau Malaya paling penting ketika menentang Bahrain malam ini? Dan mengapa? Glenn, Datuk. Ya, kita perlukan kemenangan. Dan tentu barisan serangan merupakan barisan yang amat penting. Dan pemain-pemain seperti Arif, seperti Faizal Halim yang mampu menukar corak permainan, dan dalam sekelip mata kemungkinan dengan corak permainan yang ada pada Faizal Halim mampu mengubah suasana dan juga keputusan pada malam ini. Jadi dengan semangat yang kita ada, yang kita seru daripada Malaysia, kita boleh menang, Datuk? Dengan tahap disiplin yang tinggi, saya percaya kita mampu melakukan. Ya, itulah dia. Malam ini kita akan bersorak, disaksikan oleh peminat dan juga penyokong Malaysia untuk melihat Malaysia mampu mencipta kemenangan ke atas pasukan yang rankingnya jauh lebih baik daripada Malaysia Bahrain. Ya betul, dan terima kasih Datuk dan juga Chun Hang sudi meluangkan masa anda di Nadi Weekend hari Tengok ini. mana tu game? Kedai mamak mana tak tahu. Kedai mamak. Okey, John, terima kasih. Terima kasih Datuk sekali lagi. Terima kasih. First time ni debut di Nadi Arena. Nadi Weekend.